Okay, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai korang. Okay, hari ni aku nak share tentang sesuatu perkara yang aku rasa sangat menarik untuk dikongsi dengan korang. So, tajuknya adalah Six Stinky Hats. Hats. Okay, Six Stinky Hat ni sebenarnya adalah 6 jenis personality. Dan kenapa dia panggil hats? Sebab dia topi ni kita boleh kadang-kadang kita pakai, kadang-kadang kita buang. So sebab tu dia panggil hats, bukan benda lain. Okay, masalah yang biasa korang hadapi ialah korang susah nak buat sesuatu keputusan. Contohnya dalam satu group discussion, dalam satu meeting, dalam mesyuarat lah, dan sebagainya. Dan dalam kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita nak pilih plan A ke plan B untuk ke sesuatu tempat. Contohnya, okay, Six Sticky Hat ni adalah 6 jenis personality yang mewakili 6 jenis warna. Sebab apa ada 6? Sebab manusia ni mempunyai hanya berfikir dengan satu jalan je. Maknanya pentingnya enam tu dalam membuat sesuatu keputusan. Okay, dalam topi yang pertama ialah topi berwarna biru. Okay, biasanya topi yang berwarna biru ni dipegang oleh pengurusi majlis. Keyword dia atau kata kunci dia ialah proses. Dia yang akan mengetuai suatu proses meeting. Contohnya dalam meeting korang, dia akan jadi ketua yang akan pantau flow daripada A sampai Z, sampai adalah kita membuat keputusan. Dan biasanya orang yang topi warna biru ni dia bersikap neutral. Dia bukan seorang yang sangat beremosi. Tidak boleh. Sebab nanti kalau dia beremosi, dia akan mengganggu kita dalam membuat keputusan. Sesuatu grup dalam membuat keputusan. Okey, faham? Yang kedua ialah topi berwarna putih. Topi berwarna putih ni kata kuncinya adalah fakta. Sebab apa fakta? Sebab orang biasanya yang memakai topi berwarna putih ni, dia akan mengeluarkan fakta dan fakta, hanya fakta. Dan melalui fakta tu dia membantu kita untuk membuat sesuatu keputusan dalam sesuatu group discussion, macam saya cakap di mesyuarat, dan keputusan dalam hidup kita. Okey, yang dan biasanya orang yang bertopi putih ni dia memang banyak mengeluarkan statistik, fakta. Fakta je lah, fakta. Okey. Yang ketiga ialah topi berwarna merah. Topi berwarna merah ni macam yang saya pakai sekarang ni. Topi dan ni bukan topi lah, ni baju. Okay. Topi ni topi berwarna merah ni kata kunci dia adalah emosi. Sebab apa emosi? Dia selalunya membuat keputusan menggunakan emosi dia, berdasarkan apa dia suka dan sebagainya, apa yang dia tak suka, apa yang dia takuti, daripada apa yang dia takut jika keputusan tu dibuat. Macam contohnya ada 3 idea. Okay, daripada 3 idea ni dia pilih, contohnya idea 1 ni, apa yang dia takut adalah mungkin tidak menjadi. Idea kedua ni mungkin kalau kita buat kadang-kadang jadi ataupun kadang-kadang tak jadi. Dia berfikir, dia kadang-kadang meletakkan ketakutan dalam sesuatu keputusan yang kita nak buat tu. Okay. Yang keempat ni ialah topi berwarna kuning. Topi berwarna kuning, kata kunci dia adalah benefit, kepentingan. Dia akan meletakkan kepentingan, apa yang paling penting. Contohnya ada 4 idea, 1, 2, 3, 4. Idea yang berapa yang banyak sekali benefit untuk keputusan yang nak dibuat nanti. Contohnya nak pergi makan, ada idea 1, nak pergi makan di tempat A, tempat B, tempat C, tempat D. Okay, benefit yang dia tengok ialah contohnya tempat B ni yang paling banyak benefit. Contohnya murah, ramai bagi feedback yang best pasal makanan dekat tempat B ni. So dia akan memberi cadangan yang tempat B ni paling menarik. Okay. Dan seterusnya ialah topi berwarna hitam. Topi berwarna hitam ni kata kuncinya adalah caution. Caution tu macam awas, macam berhati-hati.
Okay, melalui berhati-hati ni macam dia meletakkan peraturan lebih utama daripada dalam membuat keputusan. Contohnya, pernah tak ada kawan-kawan korang yang memang dia sangat mementingkan peraturan. Macam tu lah. Dia meletakkan peraturan-peraturan, contohnya kalau berada di tempat kerja. So, adakah keputusan yang dibuat tu melanggar melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sesuatu pejabat atau sesuatu syarikat tu. Okey, dan biasanya lah kalau orang yang bertopi hitam ni, dia akan memikirkan sebab dan akibat. Dia banyak kritik, dia banyak bukan judgemental lah, judge melalui keputusan tu, adakah keputusan tu baik ataupun buruk. Dan dia akan mencari resiko dan kepayahan kesukaran dalam melaksanakan idea tu. Contohnya kalau kita buat plan, kita buat plan lagi kan, kita buat aktiviti 1, aktiviti 2. So yang mana yang paling beresiko, dan yang paling beresiko tu lah dia akan tolak. Macam yang pertama dan yang kedua ni lah yang beresiko. So dia lebih memilih idea yang pertama. Okay, penat cakap je. Okay, yang terakhir ialah topi berwarna hijau. Topi berwarna hijau ni saya paling suka. Okay, sebab dia seorang yang kreatif. Okay, topi berwarna hijau ni kata kunci dia adalah kreativiti. Dan orang yang bertopi hijau ni selalu memberi alternatif lain yang kita boleh buat selain daripada idea-idea yang diberikan oleh orang yang bertopi warna putih tadi, berwarna biru, berwarna merah, berwarna kuning dan sebagainya. So dia akan memberi idea-idea baru yang orang kata evergreen lah, senang. Dan orang yang buat topi hijau ni selalunya idea dia akan diterima dan kadang-kadang tak diterima. Sebab kadang-kadang idea orang bertopi warna hijau ni, dia main cakap je. Dia macam cakap dulu baru fikir. Gitu. Okay, itu saja 6 topi yang aku dapat share daripada untuk korang. So lepas ni korang boleh aplikasikan dalam hidup. Tiba dan moga bermanfaat video ni. Okay, terima kasih. Dan sebelum tu jangan lupa like, share, komen, subscribe dan sebagainya lah yang boleh korang buat. Bye.